Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita pada pagi ini. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita dan berikan taufik pada kita untuk kita terus bersama-sama dengan hadis-hadis Nabi SAW, untayan mutiara yang sangat berharga untuk kita. Pagi-pagi lagi Allah Ta'ala kurniakan kita untuk baca dan mendengar hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak hidup satu zaman dengan baginda SAW seperti para sahabat, tetapi Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat ini, kan? Memang sangat-sangatlah berharga. Kalau kita tengok Nabi-Nabi yang terdahulu, diorang punya kata-kata tidak direkodkan seperti mana kata-kata Nabi Muhammad SAW, secara begitu banyak sekali, dan dalam bahasa yang asli. Manakala Nabi-Nabi yang terdahulu tu dia kitab-kitab mereka adalah yang tersimpan, tapi itu pun sekejap aja, kemudiannya dah diselewengkan, kemudiannya diterjemahkan pula dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran yang Allah Ta'ala jaga sampai hari kiamat, kita dapat baca, dan hadis-hadis Nabi SAW kita dapat baca daripada bahasa yang asli, daripada seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Ini kan satu nikmat yang sangat besar, dan kita dapat mendengar dan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Okey, jadi kita terus pergi kepada kitab kita, insya-Allah, kitab Riyadhus Salihin, susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita sampai pada tajuk Al-Yaqin wa Tawakkal, dan bab yakin dan tawakal. Yang ni Al-Yaqin wa Tawakkul ini hadis yang keberapa kita baca? Mira tanda tak hari tu? So hari tu kita live dekat dalam kereta je, jadi tak dapat nak tanda dekat buku. Hadis yang pertama ni dah baca kan? Dah habis kan? Kejap baca. Sayyidina Ukasyah punya cepat minta doa daripada Nabi SAW. Dia hadis pertama ni ada cerita pasal umat Nabi yang terdahulu. Ada yang sikit-sikit sangat-sangat kan. Ada yang tak ada umat pun. Dan ada yang ada 10 orang, ada yang seorang dua, ada yang tak ada umat langsung. Tapi Nabi Muhammad SAW ramai sangat, dan kemudiannya di kalangan mereka ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab, ada 70,000 orang, kan? Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, siapa dia 70,000 orang tu adalah orang yang tidak menjampi, tidak percaya pada benda-benda yang mengarut ni kan, khurafat ni, dan bertawakal pada Allah. Lalu Sayyidina Ukasyah cepat-cepat dia minta pada Nabi SAW. Dia kata, ya Allah, doakan pada Allah supaya aku jadi di kalangan mereka, di kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Lalu Nabi terus sebut, anta minhum, engkau di kalangan mereka. Lepas tu seorang lagi sahabat mintalah pada Allah supaya aku jadi di kalangan mereka. Terus Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah dah mendahului engkau. Hadis ni memang selain daripada cerita pasal tawakal kan, ceritanya tentang betapa kita ni perlu segera untuk minta sesuatu yang baik, kan? Dan juga buat sesuatu yang baik. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunggu orang lain. Kadang-kadang kita kan macam tak apalah, orang lain ada, tak apalah, aku kemudian pun tak apa. Kadang-kadang bila
kalau budaya kita kat Malaysia ni kan, secara umum lah, kalau nak tanya soalan contohnya kan, dia mesti nak bagi orang lain tanya dulu baru dia nak tanya. Memang macam tu kan. Selalunya macam tu lah, dia tak nak yang pertama. Kalau saya nak Ukasha tunjukkan contoh, kata yang pertama tu maknanya dia yang untung kan. Dia yang untung. Nabi SAW doakan dia terus. Okey, kita pergi pada hadis yang keempat insya-Allah. Hadis yang keempat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin. Qala ar-rabi'u an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr rawahu Muslim. Qil ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, masuk ke dalam syurga beberapa golongan aqwam ini jamak kepada kaum, maksudnya kelompok-kelompok di kalangan orang lelaki, orang perempuan, di kalangan umat Nabi SAW. Afidatuhum, hati-hati mereka, mislu afidati tayr, seperti hati-hati burung. Seperti hati burung. Qil ma'nahu mutawakkilun. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan makna seperti hati burung itu adalah bertawakal. Sebagian pula ulama kata qulubuhum raqiqah, hati mereka lembut, lembut sangat. Jadi kalau kita tengok hadis ini, kalau kita tengok maknanya Imam An-Nawawi setuju juga dengan pandangan yang pertama itu tanpa menafikan pandangan yang kedua. Maksud hati seperti hati burung itu adalah yang bertawakal. Kan dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu tentang burung, nanti hadis yang ke-6 kita akan baca. Hadis yang ke-6 kita akan baca apa tawakal seperti burung. Sebab apa? Burung itu terbang waktu pagi, keluar dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Tapi burung ni kan tawakalnya tinggi. Dia mana ada kena merancang macam-macam sangat, tapi rezeki dia ada. Adalah sikit dia rancang dia nak pergi mana, mungkin macam tu je lah. Dia adalah ilmu macam mana dia nak cari makanan tu, dia nak cari cacing ke apa ke, dia tahulah kan macam mana dia nak ambil. Dia tahu macam mana dia nak tangkap benda tu, macam mana dia nak kunyah, macam mana dia nak gigit, macam mana dia nak telan. Semuanya tu dia tahulah kan. Tapi itu je lah kan. Dia tak adalah terlalu risau sangat, hari ni nak makan apa, anak-anak nak makan apa, besok nak makan apa, lusa nak makan apa, kan, tahun depan nak makan apa. Kita kan banyak sampai tahun depan, 10 tahun lagi pun kadang dia fikir dah perancangan 10 tahun kan. Dah fikir dah. Bukan tak boleh rancang, kan, tapi tawakal itu tinggi. Nabi SAW bagi tahu boleh masuk syurga orang yang tawakalnya tinggi seperti tawakalnya burung. Banyak berserah pada Allah. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala yang akan susun. Allah Ta'ala yang akan bagi pada aku rezeki seperti mana burung mendapat rezeki. Orang Melayu biasa sebut apa? Ulat dalam batu pun dapat makan, dapat hidup kan, macam tu. Jadi maknanya tawakal. Kemudiannya sebagai ulama kata hati yang lembut, raqiq, lembut, sensitif hatinya. Jadi ini satu lagi pandangan. Maksud hati burung tu kecil aja kan, maknanya lembut aja. Hati burung kan kalau kita tengok, kita akan kata burung ni binatang yang sensitif. Macam itulah. Maknanya orang yang hatinya lembut, hatinya mudah mengingati Allah, hati yang mudah tersentuh dengan sesuatu, itu juga antara hati yang boleh masuk syurga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita di kalangan mereka. Okey, itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima,
الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله قفل أي رجع والعضاه الشجر الذي له شوك والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو فتح الصاد وضمها صلتا أو سلطا. Okey. Wah, dah ke bawah dah. Alright. Sampai kat sini Hadis yang kelima. Nampak macam panjang tapi sebenarnya pendek je. Hadis yang kelima ni, cerita ni pun bukanlah pendek. Macam mana cerita ni kita dah biasa dengar dah. Daripada mungkinlah kebanyakan kita dah pernah dengar dah. Hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan yang berdekatan dengan Najd. Tentera yang dipimpin oleh Nabi SAW dekat satu tempat yang dekat dengan Najd. Najd ni kat mana? Dekat Saudi sana lah. Najd yang keluarnya tanduk syaitan lah kan. Yang mana asal daripada golongan Wahabi pada hari ini ni Najd. Jadi Nabi SAW pernah berperang dekat sana, dan kalau ikutkan dalam riwayat yang lain, perang ini adalah perang Zatul Riqa'. Perang Zatul Riqa'. Tak apa, kita tak ceritakan panjang tentang perang ni, tapi terus pergi kepada dalam perjalanan mereka berehat. Qafala Rasulullah SAW, qafala ma'ahum, mereka berehat, tidur siang ke satu tempat sama-sama fi wadin kathirin idhah, pada qailah tu fa adrakathumul qailah ni tidur siang lah, qailulah tu kan, fi wadin, pada satu wadin kathirin idhah, di tempat yang banyaknya duri, disebutkan idhah, disebutkan oleh Manawi. Lepas tu asyajar alladhi lahu syauk, pokok yang ada duri. Jadi duduk dekat kawasan tu, wadi tu memang kebetulannya lah, dekat lembah tu ada banyak pokok-pokok berduri. Lepas tu Nabi SAW turun daripada kenderaan baginda, dan orang lain pun sama-sama turun, dan watafarraqan nas, dan mereka pun berpecah-pecah, sahabat-sahabat semua berpecah, mereka pun carilah pokok-pokok. Kalau kita perhatikan kan, kat negeri Padang Pasir, pokok dia bukan macam tempat kita kan. Pokok tempat kita kan dia macam rapat-rapat. Kalau macam kalau hutan tu kan macam gelap semua kan, semuanya redup semua. Tapi kan kalau dekat negeri Padang Pasir ni, pokok ni kan satu dekat sini, satu dekat sana, satu jauh lah kan, walaupun dekat wadi, walaupun dekat lembah, tapi pokok-pokoknya jauh-jauh, satu-satu. Jadi watafarraqan nas, dia orang berpisah-pisah, seorang cari pokok ni, seorang cari pokok ni. Ialah
nak berehat tengah-tengah panas kan, kena cari pokok lah, supaya dapat redup lah kan. Cari berteduh dengan pokok, yatadhilluna bisyajar. Jadi Nabi SAW sendiri pun berehatlah dekat satu pokok tu kan. Disebut kat sini, dia kata pokok namanya pokok as-samurah, pokok as-samurah. Kemudiannya pokok ni agak besar jugalah, agak kata berteduh lah. Kemudiannya Nabi SAW bergantungkan pedang baginda dekat situ, dekat pokok tu lah. Pokok tu dia ada rimbunan dahan kan. So dekat dahan tu Nabi SAW letakkan pedang baginda, fa'allaqa biha saifahu, gantungkan pedang baginda. Wanimna naumatan, dan kami pun tidur, Sayyidina Jabir pun tidur. Kemudiannya tiba-tiba Rasulullah SAW panggil kami. Rasulullah panggil. Jadi waktu Rasulullah panggil tu, dekat tepi Nabi tu ada seorang orang Badui, A'rabi, seorang Arab Badui. Dia datang, lepas tu dia kepada Nabi kata, inna hadza ikhtarata alayya sayfi. Orang ni tadi dirampas aku punya pedang. Dia ambil pedang aku, kemudiannya dihunuskan padaku. Ikhtarata ni kata Imam An-Nawawi adalah sallahu wa huwa fi yadihi. Dekat tangan tu dihunuskan pedang tu pada pedang aku tu dihunuskan padaku. Ikhtarata alayya. Dan dalam keadaan aku tengah tidur. Fastaiqaztu, maka aku pun terbangun. Dalam keadaan waktu tu pedang tu masih ada dekat dia. Pedang ada pada Arab Badui tadi. Sultan ay maslulan. Pedang terhunus maksudnya. Waktu tu pedang dia terhunus. Lepas tu dia kata apa kat aku? Mayyamna'uka minni. Siapa yang boleh halang engkau daripada aku? Maksudnya siapa yang boleh selamatkan engkau daripada aku? Jadi aku pun berkata Allah, 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 Allah 3 kali. Allah, Allah, Allah. Walam yu'aqibuhu, dan Nabi SAW tidak menghukum orang tersebut, dan orang tersebut duduk. Muttafaqun alaih. Okay, ini satu riwayat. Kemudian riwayat yang lain ada detail sikit lagi. Sayyidina Jabir juga kata, kami dengan Nabi SAW dalam perang Zatul Riqah, dan waktu itu kami datang kepada pokok yang pokok yang ada boleh kami berteduh, pokok yang rendang kan. Lalu kami tinggalkan pokok itu untuk Rasulullah SAW. Maknanya bagi Rasulullah lah yang berteduh dekat pokok yang paling rendang sekali itu. Kemudian datang seorang musyrik. Dan Rasulullah SAW punya pedang mu'allakun bisyajarah, tergantung dekat pokok. Fakhtaratahu, dia pun ambil, dia hunuskan pedang itu. Lalu dia kata, takhafuni. Ni lain sikit kan, dia jawab dia. Dan kau takut padaku? Nabi jawab, la, tidak, tak takut. Nabi memang penuh keyakinan. Ini mungkin bab tawakal kan, bab yakin kan. Nabi kata, la, aku tak takut. Faman yamna'uka minni. Jadi siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Yang boleh halang kau, yang boleh halang engkau daripada aku. Maksudnya yang boleh selamatkan kau daripada aku. Lalu Nabi jawab dengan penuh keterangan, Allah. Dalam riwayat yang lain pula, orang tu tanya, siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Allah, Nabi jawab kan. Lepas tu terus jatuh pedang daripada tangan dia. Lalu Rasulullah SAW pun ambil pedang tersebut. Lalu Nabi pun tanya pula, man yamna'uka minni. Siapa yang boleh selamatkan kau pula daripada aku? Maka orang tu jawab, kun khaira akhidin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang diminta perlindungan. Akhid tu orang yang maknanya boleh membalas. Kan? Orang yang boleh membalas. Tapi engkau jadilah orang yang sebaik-baiknya orang yang boleh membalas. Sebab tadi kan aku dah unuskan pedang pada engkau. Jadi sekarang ni kau jadilah orang yang sebaik-baik yang membalas. Sepatutnya kau boleh je balas balik ke aku kan. Tapi kau jadilah orang yang sebaik-baik membalas. Maknanya kau maafkanlah aku. Lalu Nabi pun kata, tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kau bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Rasulullah tu aku adalah Rasulullah. Kemudiannya orang tu kata apa? Orang tu kata tak. Dia tak beriman. Dia tak beriman. Tapi apa dia? Dia kata tetapi aku berjanji walakinni uahiduka, akan tetapi aku berjanji pada engkau
alla uqatilak, aku takkan memerangi engkau, wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak, dan aku takkan bersama dengan kaum yang memerangi engkau, maknanya kelompok-kelompok yang memerangi engkau. Fa khalla sabilahu, lalu Nabi pun melepaskan dia, maknanya berjalan, biarkanlah dia berjalan, dia pergi. Lalu dia pun pergi pada teman-teman dia pun kata, ji'tukum min indi khairin nas, aku telah datang pada kalian daripada sebaik-baik manusia. Allah, Nabi SAW menunjukkan contoh yang baik, walaupun pada musuh yang baru sahaja mengugut untuk membunuh baginda SAW. Satu perkara yang kita boleh ambil daripada hadis ni apa dia? Satunya beraninya Nabi SAW dan tenangnya baginda, tetapnya hati baginda di hadapan ancaman yang begitu dahsyat, dan percayanya baginda dengan Allah, benarnya tawakal baginda pada Allah, benarnya baginda hanya berserah kepada Allah, dan itulah tanda kepada tawakal baginda, iaitu beraninya baginda SAW. Kesan daripada tawakal pada Allah Ta'ala itu menyebabkan pula baginda selamat daripada bahaya tadi itu. Dan itu yang menyebabkan baginda berani, sebab baginda betul-betul tawakal pada Allah. Dan pengajaran yang seterusnya daripada hadisnya apa dia? Nabi SAW sangat pemaaf. Baginda punya akhlak yang sangat mulia. Baginda tak balas dendam untuk diri baginda sendiri. Sebab kita tahu baginda SAW sangat tegas bila melibatkan hukum hakam. Tetapi baginda seorang yang pemaaf apabila ada kaitan dengan diri baginda sendiri. Bila ada kaitan dengan dia macam ni kan, tadi orang tu yang nak ancam baginda. Jadi pada diri baginda sendiri, jadi baginda seorang yang sangat pemaaf. Kalau untuk agama, baginda memang sangat tegas. Tapi untuk diri baginda, baginda seorang yang sangat pemaaf. Dan baginda cepat menyelesaikan, maknanya bagi satu solusi kan. Kalau macam tadi kan, orang tu dia cakap, jadilah orang yang sebaik-baik yang boleh membalas balik pada aku ni kan. Jadi baginda terus bagi solusi, iaitu syahadah. Kemudian orang tu tak nak mengucap, baginda lepaskan juga dengan syarat apa, orang tu puji syarat, iaitu dia takkan perang. Kan satu benda yang dah baik dah kat situ dah. Dan orang ni pula bila balik dia akan cerita pula kebaikan Nabi SAW. Dari segi strategi baginda ni memang cepat kan. Memang cepat je baginda boleh bertindak begitu, sebab baginda mendapat panduan daripada Allah SWT. Okey, kemudiannya hadis ni juga kalau kita perhatikan, patutlah kita tengok ada di kalangan para ulama yang sangat dahsyat kebergantungan dia pada Allah SWT, berani dia sebab dia percaya kepada Allah SWT. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Satu cerita yang selalu saya kisahkan dulu, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, ini ceritanya direkodkan oleh para ulama yang menceritakan tentang manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Cerita tentang antara karamah Imam Ahmad adalah apabila beliau ditangkap oleh pemerintah ketika itu fitnah khalqil Quran itu, baginda ditangkap, didera, diseksa, kemudiannya beliau tetap bertegas. Imam Ahmad tetap bertegas tak nak juga menuruti perintah pemimpin ataupun sultan ketika itu, sampailah beliau dipujuk oleh orang lain, oleh ulama lain pun waktu tu, kata tak apalah kau cakap je lah, tak apalah kata Al-Quran ini makhluk. Tapi tetap Imam Ahmad kata, aku boleh cakap macam tu, tapi Ahmad bin Hanbal akan selamat, umat pula yang tak selamat kan. Akhirnya dia diletakkan di dalam satu kandang yang mana kemudiannya dilepaskan singa yang sangat lapar. Singa yang lapar dilepaskan pada dia. Jadi waktu tu dengan penuh ketenangan Imam Ahmad bin Hanbal ni, relax aja kan, dia tak berkerut langsung, muka dia pun tak berkerut, tenang setenang-tenangnya. Sehingga lapar tu datang pada dia, tetaplah tenang kan. Kalau kita dah kan, tak payah singa lapar tu keluar, baru sebut je nak letak kat singa pun kita dah tentu arah. Ini kan pula singa tu dah datang dah, tetap tenang je Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu singa tu pula datang, dia pusing Imam Ahmad. Pusing Imam Ahmad pun
Imam Ahmad tenang lagi, kan? Tenang lagi. Kata guru kami, singa tu lebih berkat. Jadi singa tu pusing kat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tetap tenang. Ni anak-anak murid semua tengok ni daripada luar kandang ni. Kan? Tapi tenang Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu singa tu pun duduk depan Imam Ahmad dan kemudiannya dia jilat kaki Imam Ahmad. Jadi bila dia jilat kaki Imam Ahmad, barulah berkerut sikit kening ataupun dahi Imam Ahmad. Lepas tu tenang semula. Kemudiannya tak jadi apa. Jadi khalifah terpaksa lepaskan Imam Ahmad. Bila dilepaskan Imam Ahmad daripada kandang tu, anak-anak murid pun kerumun. Tanya, wahai Imam, macam mana kau boleh tenang je singa tu datang tadi? Dia pun kata, aku tahu singa tu adalah makhluk Allah dan aku juga adalah makhluk Allah. Kalaulah Allah Ta'ala tetapkan aku selamat pada hari ini, maka singa tu takkan mampu untuk buat apa-apa pada aku. Sebab dia pun makhluk Allah, sama macam aku. Tapi, kalaulah Allah Ta'ala tentukan aku mati pada hari ini, mati juga aku. Kan? Jadi maknanya, yakin dan tawakal daripada Allah sangat tinggi. Habis tu kenapa yang berkerut kejap tadi, waktu singa tu jilat kaki, kenapa berkerut pula dahinya? Dia jawab apa? Ahmad kata, sebab waktu singa tu jilat kaki aku terus terfikir, ada tak hadis sebut kalau kena jilat kaki dengan singa, batal wuduk? So aku punya wuduk ni batal ke tak? Kena jilat dengan singa. Aku fikir-fikir, tak ada. Kan? Maknanya tak batal wuduk aku. Jadi tenang balik. Saya pun fikir, ya Allah, dia kata, macam mana lah Imam Ahmad ni? Kena jilat dengan singa pun masih lagi fikir urusan fiqh. Kan? Masih lagi fikir urusan hukum hakam. Berfikir tentang hadis Nabi SAW dan sebagainya. Ini seorang imam yang begitu besar. Tawakal pada Allah begitu tinggi. Jadi kita tengok hadis ni, kita tak pelik lah. Apabila Nabi SAW lebih mendahului. Kan? Pedang sudah terhunus di hadapan baginda, tak ada orang yang boleh selamatkan. Tak ada orang. Sahabat semua jauh. Kan? Baginda seorang-seorang. Tetap baginda sangat tenang, yakin. Dan memang keyakinan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita pergi pada hadis yang terakhir untuk pagi ni insya-Allah. Hadis yang ke-6 tadi pun kita dah sebut hadis yang ke-6 ni. As-sadisu an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ma'nahu tadhhabu awwal an-nahar khimasa ay dhamiratal butun min al-ju' wa tarji'u akhir an-nahar bitana ay mumtali'atal butun. Kalaulah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalaulah kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti mana diberi rezeki kepada seekor burung, yang mana burung itu keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Jadi maknanya apa? Memang suruhan untuk tawakal pada Allah dengan benar, dengan yakin pada segala urusan kita, dan bukan maknanya tak payah keluar cari rezeki ya. Kalau kita tengok macam burung kan, Nabi SAW kaitkan seperti burung kan. Sebab kalau kita perhatikan banyak burung tu keluar cari rezeki kan, pagi-pagi keluar, petang balik. Maknanya al-akhdhu bil asbab itu ada. Jangan pula kita kata tawakal itu tak payah langsung al-akhdhu bil asbab. Tak apalah, percaya je lah. Allah Ta'ala kan ada. Kan? Allah yang tentukan segala-galanya. Bukan macam tu. Sebab ada orang dipikir, tak apa, tak payah ambil ubat, tawakal ala Allah. Kan? Percaya saja pada Allah. Ada orang dia kata tak payah pakai helmet. Sebab apa? Tak apa, tawakal pada Allah. Itu salah Nabi pergi perang, Nabi pakai topi besi Nabi pergi perang, Nabi pakai baju besi. Bahkan ada riwayat sebut, Nabi pakai baju besi 2 lapis lagi. Jadi maknanya, tawakal bukan maknanya tak payah berusaha. Cuba kita tengok hadis ni kan, Nabi kata seperti burung kan. Burung tu dia keluar juga pagi-pagi, dia tak tinggal je dekat dia punya sarang dia. Tak adalah duduk je dekat sarang tunggu je bila lah cacing nak masuk dekat mulut aku. Bukan macam tu. Tapi dia keluar. Cumanya burung keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar, balik dalam keadaan kenyang. Dan ini juga satu daripada kelebihan tawakal pada Allah. Allah akan rezeki. Allah akan bagi rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah cukup untuk dia. Jadi begitulah sebenarnya ceritanya.
tawakal pada Allah akan mendatangkan pula kebaikan untuk kita. Jadi jangan risau pada tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya lah yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Bukannya kita yang kelam kabut cari fikir sampai kita percaya kita lebih percaya pada kita punya kemampuan berbanding dengan pertolongan daripada Allah SWT. Kita lebih percaya pada kepandaian kita berbanding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang jadi boleh lupa bahawasanya Allah SWT yang mengurniakan kita segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Jadi tawakal ni menyebabkan kita lebih yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala jugalah yang akan memberikan kita rezeki dan melepaskan kita daripada segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ni 3 hadis, hadis 4, 5 dengan 6. Jadi hadis 7, 8 dan juga 9, 10 minggu depan insya-Allah. Yang 7, 8, 9, 10, 11. Ada 5. Ada 5 hadis lagi. So 5 hadis lagi insya-Allah pada minggu depan. Bagaimana untuk cara yang bagus sebenarnya Nabi SAW ajar kita macam mana cara untuk kita menambahkan tawakal kita pada Allah. Dan macam mana kita nak didik hati kita supaya bertawakal kepada Allah. Jadi hadis-hadis yang berikutnya ni nanti akan ada tips daripada Nabi SAW macam mana untuk kita jadi orang yang bertawakal. Sebab kita biasa sebut tentang tawakal ni kan. Jadi okeylah, kita boleh, salah satu caranya dengan kita dengar hadis ni, kita dengar pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Nabi SAW kan, macam mana cara nak tawakal, betul. Tapi ada amalan-amalan yang tertentu yang Nabi SAW ajar untuk menambahkan tawakal kita pada Allah kan. Ada amalan-amalan yang kita boleh lakukan supaya kita lebih bertawakal pada Allah. Sebab kadang ada juga orang cakap, dia kata, Ustaz betul, cakap senang kan, tapi kadang memang kita selalu lupa yang apa yang Allah Ta'ala tentukan tu yang akan berlaku kan? Sampai kita lebih percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan sambung apa dia cara-cara untuk menambahkan tawakal ataupun memantapkan tawakal dalam hati kita. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir biridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Mohon maaf atas kelewatan tadi. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada kembalinya Ustaz daripada Tanah Haram, daripada Madinah Munawwarah. Amin. Amin. Barakallah, jazakallah khairan semua atas kehadirannya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair.